Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menunaikan solat Isyak dan tarawih berjemaah, dan seterusnya kita dapat saling ingat memperingati antara satu sama lain sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, pada malam ini saya nak kongsi sedikit dengan masa yang terhad ini mengenai apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Mulk. Kita baca tiap-tiap malam surah Al-Mulk sebelum tidur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 12? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut akan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan ghaib, dalam keadaan mereka ini tak nampak Allah, mereka tak nampak Allah, dia orang takut. Macam kita hari ni tuan-tuan, kita takut dengan manusia sebab kita nampak. Kita nampak polis buat roadblock, kita takut. Walaupun kereta-kereta tak ada masalah, tapi kita takut. Mungkin akan ada juga lengkap kena sikit-sikit. Sama ada cermin terlalu gelap, mungkin nombor plate tak betul, mungkin lampu tak menyala. Kita takut sebab benda tu nampak. Tapi sekarang ni kita takut pada Allah yang kita tak nampak. Ini yang disebut oleh Nabi SAW, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadat pada Allah tu dalam keadaan kamu rasa macam kamu nampak Allah, tapi kamu tak nampak, namun Allah nampak kamu. Itu hebatnya tuan-tuan. Ini dinamakan al-khulwah. Khulwah, selalu orang kata bila sebut khulwah, dia ini mesti duduk dalam gua. Tak betul. Siapa kata duduk berkhulwah ini di gua? Bulan Ramadan ni tuan-tuan, banyaknya masa kita berkhulwah, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Mulk, yang kamu akan takut Allah ni dalam semua keadaan kamu. Ramadan lah yang mengajar kita. Itu sebab Ramadan boleh menyebabkan kita dapat hidayah. Apa itu khulwah? Macam mana nak dapat khulwah? Ada 3 keadaan yang tuan-tuan puan-puan boleh dapat khulwah. Very simple. Saya tak nak bawa berat-berat malam ni. Nak biar tuan-tuan balik bila orang tanya apa itu khulwah. Tapi ingat, bukan khalwat. Bukan khalwat dengan perempuan atau lelaki, itu lain, itu haram. Ini berkhulwat, berdua-duaan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan, seakan-akan kita nampak Allah Azza wa Jalla. Khulwah yang bagaimana? Pertama disebut oleh para ulama, khulwatun ma'allah. Kita berkhulwat, berdua-duaan dengan Allah Azza wa Jalla. Bila tuan-tuan yang paling sesuai? Ada orang kata, ustaz, kita nak berkhulwat ni kita kena pergi masuk gua, masuk gunung. Tak payah tuan-tuan, itu kita mati kena makan di binatang buah ya tuan-tuan. Tak payah. Allah tak suruh pun tuan-tuan masuk gua tu. Saya tahu sebab saya naik bukit. Tuan-tuan, tak payahlah naik bukit tinggi-tinggi tuan-tuan nak masuk dalam gua. Saya naik bukit pun saya dah takut dah. Takut babi hutan lalu, takut ada binatang-binatang buas, takut kepada ular, takut kepada binatang-binatang yang boleh mencederakan. Takut tuan-tuan. Macam mana kau nak masuk hutan? Allah tak suruh kamu masuk hutan benda-benda yang boleh mendatangkan mudarat. Sebab Allah dah bagi tahu dalam Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan lempar diri kamu dalam kehancuran. Sekarang ni nak berdua-duaan dengan Allah. Very simple. Bila Allah kata, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Allah suruh bangun malam je. Inilah dia Ramadan tuan-tuan. Saya rasa Ramadan lah menyebabkan masjid kita subuh penuh. Betul tak?
Masjid kita penuh tak? Berapa saf? Imam? Berapa saf kita? 5 saf. Kalau tak Ramadan? 3, tambah 2 je. Oh, ini kira okey apa? Naik lebih kurang 80%. Dia tak 100%. Kalau tempat lain tuan-tuan, kalau kat rumah saya tu biasa-biasa pun 6 ke 8 saf, bukan bulan Ramadan. Bulan Ramadan rapat ke belakang. Bukit Mahkota dengan Seri Putera tu ramai orang keluar, mana datang kita tak tahulah. Tapi yang pastinya diorang datang sebab apa? Pagi tu diorang tak tidur dah. Itu sebab Nabi kata tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, sesungguhnya pada sahur itu barakah. Barakah tu bukan saja pada makanan, dia menyebabkan kamu bangun pagi untuk bersahur, kemudian kamu pergi masjid. Itu hebat tuan-tuan. Ni ada kawan saya khutbah dekat Maybank baru ni. Tengok, Allah tu maha kaya. Saya khutbah dekat Maybank, masa sebelum khutbah dimaklumkan bahawa salah seorang daripada pegawai Maybank itu, dia memang daripada subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak sampai Tarawih baru dia balik. Sebab dia duduk kat kawasan jam tuan-tuan. Dia akan pergi pejabat sebelum subuh, dia akan bertolak dari rumah dia. Dia akan sampai Maybank, semayang dekat surau Maybank, Masjid Maybank lah kira, sebab dia ada khutbah situ, boleh khutbah. Tingkat berapa saya tak ingat. Tuan-tuan, sebab dia ni konsisten jaga subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak di Maybank, di masjid-masjid sekitar. Tuan-tuan, dia meninggal dunia bangun pagi pukul 4 pagi. Dia bangun bersiap siaga nak bersahur, siap siaga nak semayang tahajud, siap siaga nak bertolak pergi Maybank, nak solat masjid di Maybank subuh berjemaah macam biasa. Allah ambil umur dalam keadaan yang sangat mulia. Kenapa? Sebab dia biasakan dengan khulwah ma'allah. Itu sebab ni macam kita tuan-tuan, bangun pagi ni kita akan dapat 2 rakaat. Sebelum makan sahur tu dah 2 rakaat dapat. Rugi kalau orang tu dia tak semakan dia tak semayang 2 rakaat, sedangkan dia makan nasi, makan lauk dan sebagainya. Tu pun dah makan nasi ikan siakap bagai, masuk dia subuh, la ilaha illallah ustaz, saya lupa niat. Sudah. Bila tanya balik, bang, makan tak tadi? Makan apa? Nasi, lauk apa? Ikan siakap. Siakap masak apa? 3 rasa. Habis. Cuma saya tak niat je. Habis haji makan tadi, makan sebab apa? Saya makan sebab nak puasa. Itulah niat. Ini dia mesti sahaja aku berpuasa. Itu lafaz. Lafaz ni nak mengukuhkan niat kita. Niat ni apa yang kita lintas dalam hati. Betul tak? Itu pun pening kepala bapak ni. Itu yang masuk semayang tak masuk-masuk tu. Nak masuk pergi mana kau nak masuk? 1 rakaat tak masuk-masuk, kau lempang. Dia tak boleh lah gitu. Dia masuk je lah. Jangan menyusahkan sampai orang sebelah kiri kanan terganggu tau. Jadi haram semayang berjemaah sampai menyusahkan orang kiri kanan. Dan pernah satu peringkat tu, imam marah. Imam baca inna anzalna pun salah. Inna boleh. Inna anzalna pun boleh salah. Tapi sebenarnya tuan-tuan, nak berkhulwah dengan Allah ni mudah. Malam kau mintalah dengan Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah laka asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat martabat kamu bila kamu sembahyang malam 2 rakaat. Kalau boleh lebih. Sementara tunggu isteri nak siapkan makanan tu, dapat 4 rakaat jalan. Dapat 6 lagi bagus. Dapat 8 lagi bagus. Tuan-tuan, itu sebabnya kita kena ada masa berkhulwah dengan Allah Azza wa Jalla. Bila tuan-tuan berkhulwah dengan Allah, dia lain. Dia tak macam kita berkhulwat dengan orang. Berkhulwat dengan Allah ni kita macam puas. Kita lepaskan kita punya rasa dalam hati kita. Nak mengadulah dengan Allah Azza wa Jalla. Nombor 2, tuan-tuan, yang dikatakan al-khulwah ma'al ilmi. Ni sekarang ni dipanggil berkhulwat dengan ilmu. Berkhulwat dengan ilmu ni maksudnya banyak. Macam contoh, tuan-tuan berada dalam majlis ilmu, itu berkhulwah dengan ilmu. Tuan-tuan cuba mendalami ilmu yang disampaikan oleh guru itu. Itu khulwah. Tuan-tuan ambil masa, fokuskan jiwa tuan-tuan untuk faham apa yang disampaikan oleh guru. Itu baru betul. Baca tafsir. Ada orang dia tadabbur Al-Quran. Bulan Ramadan ni ramai yang buat tadabbur Al-Quran. Bagus sangat. Itu dipanggil khulwah dengan Al-Quran. Mendalami ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Dalam Quran unik tuan-tuan. Semua ada. Macam-macam ada.
Akidah ada, syariat ada, sains ada, matematik ada, falak ada, astronomi ada, macam-macam. Perubatan pun ada. Cuma kita dia tak kaji. Oh tuan-tuan, unik. Baru-baru ni tuan-tuan, saya duduk dengan profesor yang profesor engineer yang buat sel. Tuan-tuan bacakan dalam Quran. Nah, ni bulan Ramadan tuan-tuan baca Quran. Imam pun baca satu-satu tuan-tuan. Allah haramkan babi. Babi ni kita tahu kenapa haram. Oh, sebab Allah suruh haram. Kita tak kaji tu. Tuan-tuan, saya buat kajian tentang daging kultur, daging yang dihidupkan menerusi makmal. Tak payah sembelih lembu, kambing, tak payah. Hanya menggunakan sel binatang saja. Israel buat, habis 5 juta, 5 bilion tuan-tuan. 5 bilion USD dia orang habiskan untuk kaji benda ni. Sekarang ni dah jual dekat Singapura. Ni bom ke? Bom. Ni tempat apa ni? Macam duduk tepi tentera punya camp ya. Dari tadi kalau apa nama tadi lupa dah aku bom ni. La ilaha illallah. Minum air sikit. Dia kaji sel. Israel dah jual lah daging ni. Ada kat Israel, ada kat US, Amerika Syarikat, dan ada kat Singapura dah. Fatwa dia Malaysia akan keluar tak lama lagi. Tunggulah, saya dah bentang dah. Tuan-tuan tahu tak, nak hidupkan sel lembu, sel ayam, payah. Sebab masa kita hidupkan sel tu, kita gunakan serum. Masa gunakan serum ni daripada darah. Akan ada bakteria yang kacau untuk nak hidupkan sel ni. Sel ni jadi rosak, jadi mati sebab bakteria. Jadi kena jaga betul-betul. Tu buat nak masuk dalam tu kena tutup dengan plastik apa semua, badan ni tutup, tak nak bagi kita tersentuh, rosak nanti. Tiba-tiba profesor ni sebut dekat Chulalongkorn, Universiti Chulalongkorn dekat Bangkok telah menghasilkan daging babi kultur pula. Daging babi makmal. Ni sekarang ni macam mana? Boleh makan tak daging babi makmal? Orang kata, ustaz, boleh ke makan? Tuan-tuan, sekarang ni babi ke tu? Itu bukan babi sebab tak diambil daripada babi. Tapi sekarang ni rasa dia 99% babi. Sudah. Dia babi tapi bukan babi. Dia bukan babi tapi babi. Memang babi tuan-tuan. Pening kita dibuatnya. Nak kata babi tak, nak kata tak babi pun dia babi. Sebab rasa dia memang 99%. Ini daging kultur. Tuan-tuan boleh Google. Dah ada YouTube dah pun. Kita dia terlambat. Tuan-tuan tahu tak profesor ni kata apa? Nak buat sel babi lah paling mudah sekali. Tidak ada bakteria nak kacau. Tak ada bakteria nak kacau. Dia hidup senang. Lepas macam tu dia hidup cepat membiak sel tu. Kenapa? Bakteria pun tahu itu haram. Bakteria pun tak mau sentuh. Macam mana ni tuan-tuan? Ni Profesor Datin Nurina. Masa tu kami tengah sembang. Sebab dia ni pakar menghidupkan culture. Dia ni buat culture. Dia hidupkan sel. PhD dia sel. Dia profesor dalam sel. Dia kata satu sel, 2-3 sel nak beli juta tuan-tuan. 5 juta ringgit untuk beli sel yang kecil sikit tu. Oh, jangan main-main. Sel ni mahal. Tu buat orang boleh kaya dengan stem cell. Jadi sebab sekarang ni buat stem cell nak bagi cantik. Tu semua stem. Tuan-tuan, Quran dah bagi tahu. Allah haramkan daging babi tu mesti sebab kita kaji dari sudut saintifik. Ya Allah, betul. Tengok. Tu dipanggil khulwah dengan ilmu. Khulwah dengan Allah satu hal. Malam-malam korang berkhulwat dengan Allah. Jangan malu nak minta-minta dengan Allah. Tuan-tuan, ya Allah, minta dengan Allah. Ya Allah, aku nak jadi menteri, ya Allah. Minta, Allah bagi. Kalau Allah bagi. Tengok menteri, yang menteri agama kita sekarang kan. Siapa tu? Hakim, ketua hakim mahkamah syariah. Dia sampai hari ni terkejut lagi dilantik jadi menteri. Sebab dia tak terfikir pun nak jadi menteri. Dan dia tak terlibat dengan politik. Dia pun memang tak pandai bercakap. Sebab apa? Dia bukan orang yang suka bercakap. Sebab hakim dalam mahkamah, hakim cakap ke orang bercakap?
Yang bercakap peguam, yang bercakap orang salah, peguam bercakap yang bergaduh depan ni semua peguam. Dia tatik je. Lah kata bam, hukum dijatuhkan. Tengok itu je. Tiba-tiba jadi orang politik. Tengok. Mungkin dia ada doa nak jadi pemimpin negara, Allah ambil dah. Tengok. Doa minta dengan Allah. Macam tuan-tuan nak minta dia apa? Jadi nazir masjid. Dah ada seorang. Ni nazir jadi imam. Saya tanya ni imam mana datang ni imam ni? Oh, ini nazir. Oh, nazir jadi imam, imam jadi nazir. Imam tak boleh cari makan. Nazir dah sapu semua lah. Aduh. Tapi alhamdulillah lah, nazir jadi pemimpin, pemimpin jadi imam. Itu bagus. Macam siapa? Macam Profesor Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi. Dia imam, dia juga nazir. Tu dia. Tu dua. Jadi khalwat dengan Allah, berkhalwat dengan ilmu. Nombor 3, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, al-khulwatu ma'an nafsih. Berkhalwat dah dengan diri sendiri. Macam mana? Tuan-tuan duduk seorang-seorang, bertafakurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Tafakur dengan diri, tuan-tuan. Ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh, orang kampung lindungan ni memang suka main bom. Dia belum raya dia dah main mercun. Ini memang hebat kampung lindungan ni. Tuan-tuan, kita berkhalwat dengan diri kita ni macam mana tau? Tuan-tuan duduk. Contoh bila ada orang jenazah datang, jenazah, kita sembahyang jenazah. Tuan-tuan masa tengok jenazah kat depan tu, tuan-tuan, adakah tuan-tuan tak terfikir langsung satu hari aku kat situ? Terfikir tak Haji? Haji kena fikir Haji. Saya pun tengok jenazah, ya Allah, aku tak lama. Itulah dia nama khulwah. Tuan-tuan tengok, ya Allah, budak ni kecil lagi, muda lagi, mati dah dia. Baru ni saya dekat Shah Alam. Saya hadir pengkebumian anak driver Pak Din. Anak dia meninggal. Anak ni umur berapa tuan-tuan? 20 tahun. Anak 20 tahun, bukan obes, bukan kencing manis, bukan darah tinggi, bukan jantung. Budak ni budak yang badannya fit, main rugby. Kalau main rugby ni tuan-tuan tahu badan macam mana kalau main rugby ni? Badan fit. Tuan-tuan tahu dia meninggal dunia sebab apa? Hanya bermula dengan bisul kat bawah. Dia duk pergi ubat bisul, doktor bagi ubat bisul tak kebah, pergi ubat bisul tak kebah. Lama-lama makin membesar, lah kali besar tu bisul dia. Bisul besar ni, masuk hospital, doktor terpaksa buat pembedahan. Rupanya kuman merebak sampai ke paru-paru. Dia terpaksa ditidurkan. Start daripada dia ditidurkan itulah sampai meninggal dunia, tuan-tuan. Bermula dengan apa? Bisul. Allah ni dia nak tarik nikmat sekejap je. Umur 20 tahun Allah ambil hanya dengan bisul. Walaupun bisul bukan punca mati, tapi bermula dengan bisul, asbab musabab dia bisul. Sampaikan semua kuman masuk dalam dada, dalam jantung apa semua, akhirnya buah pinggang tak boleh berfungsi. Habis rosak buah pinggang. Ditidurkan lagi, kuman masuk darah, lah meninggal dunia budak tu. Masa dikebumikan, tuan-tuan, ada seorang imam tua lah kat Shah Alam tu. Imam tu baca talqin. Saya video kan, masuk dalam Instagram, masuk Facebook, biar kita sedar, tuan-tuan, bahawa mati tu dia tak kira tua atau muda. Imam tu tua, duduk lah, tak mampu nak berdiri, letih, baca talqin, menangis imam tu. Imam menangis. Saya tanya imam, ini ada kaitan dengan imam? Tak ada. Tapi saya menangis kerana budak ini amat muda dah diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana aku yang dah tua ini? Allah. Itu dipanggil muhasabatun nafsi, khulwah dengan jiwa kita. Itu macam tuan-tuan tengok orang meninggal, berkhalwatlah, muhasabah diri. Tuan-tuan pergi hospital, tengok orang dalam hospital, berkhalwat, ya Allah, macam manalah
kalau aku kat sini. Bermuhasabahlah. Sebab ni kita jangan bangga, jangan sombong, dengan bongkak. Jadilah orang yang tawaduk. Macam mana cara dia? 3 khulwat. Khulwah dengan Allah, kamu akan jadi tawaduk. Berkhulwat dengan ilmu, kamu akan jadi tawaduk. Kamu takkan jadi sombong dengan ilmu. Oh, saya ada PhD, saya doktor, saya hebat. Tak. Kau duduk dengan orang pandai, kau rasa bodoh sekali, tuan-tuan. Tuan-tuan kata saya pandai kan? Tak ada. Saya kalau duduk dengan orang-orang profesor dekat universiti tu, saya lah paling bodoh sekali. Sebab saya tak tahu. Ya Allah, rupanya sampai peringkat tu Allah nak tunjukkan ilmu Allah tu. Walaupun bukan dalam bidang agama. Tu 2. Yang ketiga, berkhalwatlah dengan diri kamu, iaitu dengan bermuhasabah diri. Semoga tuan-tuan dan puan, 3 benda yang saya sebutkan tadi mengenai khulwah atau khalwat kita dapat amalkan. Khalwat ini digalakkan dalam Islam. Yang tak boleh berkhalwat dengan bini orang atau suami orang atau siapa-siapa saja yang bukan mahram kau. Itu haram. Tapi dengan 3 benda ni amat-amat digalakkan. InsyaAllah kalau 3 benda ni kita buat, Allahu Akbar, kita termasuk daripada orang yang berjaya dunia akhirat. Saya doakan tuan-tuan dan puan dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberikan kekuatan untuk dapat mengimarahkan masjid ini, insyaAllah. Dan saya doakan tuan-tuan dimurahkan rezeki jugalah. Mana tahu Ramadan akan datang, kita dah ada aircon dah. Slow-slow lah kan. Nak cari aircon ni payah juga ni. Berapa kos, macam di Bangi semua dulu tak ada aircon, lepas tu diorang terpaksa cari. Tapi costing lah, memang costing. Tapi bila kos tu ada, bila ada aircon, adalah penyumbang-penyumbang ni pula nanti. Kita kena fikirlah, kena bantu nazir, tengok siapa-siapa yang ada nak infak, nak bersedekah tu, nak berwakaf, insyaAllah ada. Kita boleh cari. Kita kena semangat. Kita, orang kampung kita lah kena cari sama-sama. Jumpa siapa-siapa yang kaya-kaya tu, yang tak kerti nak guna duit macam mana, mari, aku nak ajar kau macam mana cara nak guna duit di masjid kita. Tu boleh buat, insyaAllah. Semoga kita semua dirahmati Allah, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, insyaAllah. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujib ad-da'awat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.